Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, Puan. Waalaikumsalam. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Currently participant yang dah berjaya masuk 32 orang, tolak seorang yang tak pernah sihat 33. And we have another seven students. 7 ke? Dah tolak seorang kan? Tolak Zulharis dah quit kita ni kan? So ada 39. Kita punya student dalam kelas A. Betul ke ketua kelas? Betul, 2 orang demam. 2 orang, siapa seorang lagi? Denny dengan Fatin. Fatin. Okey, Fatin tak ada kontak pula. Denny ada. Okey, bermaksud 37 orang lah ya? Yep. Okey, 37, 34, 32, 5 orang lagi belum lagi join. Okey. Baik, minggu lepas, minggu yang keempat saya tak buat online class. Tapi saya dah prepare satu recording video berkenaan dengan topik yang kedua, sambungan kepada business ownership. Okey, siapa yang tak jawab quiz? Ada siapa nak mengaku tak jawab quiz? Ada? Semua jawab? Jawab. Okey. Siapa tak tanda you future? Ada tak tanda you future? Saya. Siapa saya tu? Saya. Siapa saya tu? Cuba tulis kat tepi ni saya. Amir Haris, Putra Daniel tak tanda you future. Yang untuk hari ni ke, Puan? Minggu lepas. Minggu lepas. Minggu lepas. Okey. Minggu lepas. Siapa tak tanda you future? Bukan minggu ni ya. Amir Haris, ceramai je, tapi yang ada dalam senarai nama saya ni ada 2 orang je yang tak tanda you future. Faiz mana Faiz? Faiz Taqiyuddin. Mana Faiz? Ada tak? Dah masuk belum Faiz? Ada. Mana Faiz? Cek korang cek balik dekat YouFuture tu yang 3 hari bulan 11 tu. Ya, 3 bulan 11 tu. Ada beberapa orang je dalam saya cancelkan Zulharis, dah cancel siap-siap dah. Ada 2 orang je, Faiz dengan Ainul Humaira tak klik attendance minggu lepas. Ainul. Oh, alhamdulillah. Mana Ainul Humaira? Ya Puan. Minggu lepas tak tanda you future. Sebab masa tu UPT saya bermasalah, macam susah nak take attendance. Okay, quiz buat tak? Apa? Quiz minggu lepas. Ada? Buat Faiz mana buat. Faiz? Okay. Faiz mana Faiz? Faiz tak tanda attendance juga minggu lepas. Ada. Faiz buat quiz tak? Okay. So siapa yang tak buat quiz tak mengaku ni? Siapa yang termakan cili dia rasa pedas tak nak panggil nama. Okay. Alright. So tanpa membuang masa, today which is week 5, we gonna discuss about the 3rd chapter, iaitu managing a business. Okay. Tetapi style saya lah, each of the chapter memang saya akan divide kepada section A dan section B. So today we will discuss about the first chapter dulu, the first sub chapter, iaitu section A dululah.
The rest kita akan discuss next week. Okay, untuk chapter yang ketiga ini, dia setiap chapter dia ada kesinambungannya. Kita dah bermula daripada chapter yang pertama, we know about the entrepreneurship, we know about the economic and dan sebagainya, vision dan sebagainya. Dan kita masuk kepada topik yang kedua, ownership of the business. Nak buat business kena daftar dulu. Then number 3, bila kita dah ada business, so how we will manage our business. Okay, so ni adalah topik yang ketiga lah, how to manage your business. Okay. Nanti nak besarkan sikit. Okay. Dalam topik yang ketiga ni, what you should know ataupun at the end of this topic, student should get information about apakah itu management, define what management is, and boleh identify and explain the function of the management function ataupun management process, which is we have 4. We have planning, leading, organizing and controlling. Okay. So another one, you kena faham the rules of the manager and also the level of the manager. Okay. So literally there is about 4 things that you need to know within this topic. Ada 4 benda je. Tapi setiap benda dia tu adalah dia punya anak-anak dia. Okay. So ini adalah sub-topic. What is management? So kita cover minggu ni. The management process or the management function, which is we have 4 tadi yang saya mention tadi. So minggu ini kita akan discuss sampai leading sahaja. Organizing, controlling next week. And followed by level of management skill pun minggu depan, ya. Ada orang tanya saya, Madam, bila nak bagi assignment? Sabar. Nanti dulu kita relax dulu. Okay. Kita relax dulu. Bagilah subjek-subjek lain assignment siapkan dulu. Nanti saya akan later on dah tak lama dah saya nak keluarkan saya punya assignment. You boleh buatlah assignment. Okay, sekarang ni belum lagi. Okay, tak sampai lagi chapter tu. Alright. Okay, kalau you boleh nampak apa yang dia tulis ni, management. Okay. Management ini bermaksud apa? Setiap organisasi, setiap business ataupun syarikat, as well as yourself, kita punya diri sendiri pun memerlukan pengurusan. Okay, so tapi kita belajar ini in terms of the organisation, management of the organisation, management of the business. Right, so apa yang dimaksudkan dengan management ini is a process. Okay, is a process apa? Process of administering and coordinating resources. Dalam kita punya business, kita kena kenal pasti resources kita dulu. Okay, for example, business penghasilan tudung. So kita kena tahu raw materials yang kita guna pakai sebab raw materials adalah salah satu resources. And we have another one adalah employee kita pun resources juga. Capital pun resources juga. So ini adalah kita punya apa yang kita perlukan dalam kita punya business, kita punya sumber. Okay, so dalam management kita nak manage the sumber ni lah dan resources ini secara effectively, efficiently. Okay, and in an effort to achieve the goals of the organisation. Dan juga management ni sebab apa kena buat management, kena adakan department of management sebab kita nak achieve kita punya organisation goals. Towards all the slide after this, you can see setiap meaning dalam kita punya setiap meaning, apa nak panggil setiap maksud untuk setiap kataan yang akan saya siarkan nanti ni, semuanya menjurus kepada organizational goals untuk mencapai target business kita tu. Okay, so bear in mind definition of management adalah process of administering, coordinating the resources to be effectively and to work efficiently at the end we want to achieve the organizational goals. Ini adalah definition yang diberikan oleh Lewis. Lewis ni adalah salah seorang yang pakar lah dalam management ni. Okay, so ini definition yang dibagi. So bila kita ada bila kita buat pengurusan, siapa yang akan manage kita punya pengurusan tu? Siapa? So of course lah kita lantik manager. So manager ni siapakah? So dia adalah organizational member.
kita punya ahli dalam kita punya organisation who is responsible for, yang mana dia ni bertanggungjawab sepenuhnya kepada 4 function of management, yang planning, organizing, leading and controlling ni. Dia yang manage, dia yang bertanggungjawab the activities of the organisation so that it goals are achieved. Ni pun sama, aim yang sama untuk mencapai goal sesebuah organisation. Okay, 4 function of management ini ataupun 4 process of management ini adalah soalan famous question that will be appear in your midterm test. Saya jamin lah mesti ada ni soalan ni. Setiap sem mesti tanya, what are 4 function of management? So kan ada 4 ni lah. You kena ingat lah. So, soalan ni pun kadang-kadang dia tricky sikit. Dia letak planning, organizing, leading, dia letak management. So you akan rasa macam macam management termasuk juga. So kena bear in mind, kena remember 4 ini. Senang nak ingat, ingatlah dia punya first alphabet tu. POLC. Okay. Alright. So kita dah nak masuk kepada function of management yang pertama, iaitu planning. Peter Drucker kata planning is no use at all unless it degenerates into work. Bila kita ada plan yang bagus tetapi we are not able to make it real, to make it as our action, so dia menjadi plan yang sia-sia. So kena pastikan our plan is workable lah, boleh dilaksanakan. Okay, you pernah dengar tak pepatah yang in English lah, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau dari peringkat planning tu pun you dah fail, so result at the end tu pun sebenarnya you dah tak berjaya. Okay, planning bukan saja dalam kita punya business. Okay, saya sentuh sikit pasal kita punya peribadi. Kita punya course yang kita ambil ni, PPT. Masuk PPT kerana apa? Plan ni kenapa? Adakah untuk memperbaiki SPM yang lepas tak dapat kat mana-mana dapat PPT, it's a second chance for you. So you pun plan, okay masuk PPT, later on nak ambil diploma, nak ambil degree dan sebagainya. So you dah plan awal-awal. Kalaulah you masuk ke PPT ni without any intention, without any planning, so jangan jadikan peribahasa tadi tu fail. If you fail to plan, you plan to fail. Janganlah jadi orang yang fail lah. Kalau sekarang ni pun you rasa macam nak tak nak, macam hadir ke kelas pun nak tak nak, tipu mak ayah kata hadir ke kelas tapi tak hadir. So better you quit sajalah. Masih awal lagi ni untuk quit ni. Okay. Alright, so ni adalah berkenaan dengan planning. Alright, so another definition of the planning, decide on organizational goals and allocate the use resources to achieve those goals. So meaning to say that when we have our own organization ini, everything that we have been decided, yang kita decide lah in terms of the strategy ke, apa ke nak capai apa ke, so kita memerlukan planning ni. Okay, supaya all the resources yang saya mention tadi tu dapat digunakan sepenuhnya, fully utilized. Untuk apa? Untuk capai goals lah. Okay, boleh faham tak maksud planning ni? Boleh Puan? Boleh Boleh. Kalau you tak boleh nak faham bahasa Inggeris, you boleh gambarkan bahasa Melayu lah. Planning adalah kita rancang, kita coordinate, kita mentadbir sesebuah sumber-sumber yang ada dalam kita punya company untuk sumber ini, supaya sumber ini dapat diguna pakai dengan efektif, dengan efisien, boleh diguna pakai secara fully utilized, wisely lah, guna dengan sebaiknya. Untuk apa? Untuk capai organizational goals. Okay. Baik, so planning ini juga dia include defining goals. Bila kita plan untuk kita punya company, the first thing tu mestilah kita kena tahu dulu goals apa yang kita nak capai.
Bila kita tahu matlamat utama dia tu, barulah kita boleh buat strategies. Establishing strategies. Macam mana nak dapatkan goals kita tu. And developing plans to coordinate activities. And bila kita dah ada goals, kita dah establish strategi, dan kita plan lah something yang boleh mencapai kita punya kedua-dua tadi tu. Okay, so macam kita nampak, apa yang kita nampak dekat tepi belah kanan kan, plan A tak jadi, ada plan B. It is very important juga for you to create alternative plans. Let's say plan A tak jadi, pergi ke plan B. B tak jadi, pergi C, sampailah habis alphabet tu lah sampai Z. Because what? When we are planning, we are predict sebenarnya. Kita predict masa depan. Tapi we never know what will happen in future. Because of that, it's very important for us to find the alternative. Tak jadi A, buat B lah. Bila situasi berbeza ataupun ekonomi merudum ke apa, pergi ke plan C terus. Macam tu. Okay. Alright, so dalam when we are doing a planning, actually in management plans, we have two types of management plans. Okay, the first one we have the standing plans. The second one adalah single use plan. Ini pun soalan favorite. Nak tanya, what are the types of management plans? Letaklah buat dia tak tanya what, dia akan tanya macam ni. Which one? Select. Okay, select types of management plans. Dia ada soalan yang macam 1, 2, 3, 4 tu kan. Lepas tu yang jawapan dia 1 dan 2, 3 dan 4. Macam tu. Okay, so bila dia tanya soalan macam tu, you pun tengok, okay, ada single use plan. Ni dia pun trick sikit. Single use plan and double use plan. You pun akan rasa macam, oh, single and double. Betul lah tu. Padahal satu lagi jawapan tu adalah standing plans. Okay, so ingat betul-betul ya, management plans, we have only two, standing plans and single use plan. So, what is the difference between standing plans and single use plans? Okay, standing plans ini adalah plan yang kita laksanakan, yang kita rancang dan kita laksanakan dalam jangka masa yang panjang, yang kita guna pakai dalam jangka masa yang panjang, dan juga apa yang kita plan itu adalah benda yang rigid, yang sukar untuk diubah. Okay, sebab itulah contoh dia dekat bawah ni, dia kata policies, procedures, rules, something yang memang orang takkan sewenang-wenangnya untuk ubah. Contoh dulu sebelum pandemik, working hours starting 8 AM until 5 PM. So all the workers need to arrive ataupun need to thumbprint before 8:01 lah AM. Bila you thumbprint 8:01 jadi merah. Kedatangan jadi merah. So make sure you kena sampai sebelum 8 AM. Itu adalah polisinya, itu adalah rulesnya, prosedurnya. Yang tak boleh diubah. But what happen now, sekarang ni bila dah jadi pandemik COVID-19 ni, not all the employees are allowed to work at office. So they are the management team has decided that and encouraging people to work at home lah. So macam mana buat dia punya prosedur? Diorang pun create lah sistem yang baru sebagainya. Tetapi dia masih lagi diguna pakai dalam masa yang panjang. Dan berubah mengikut situasi lah. Contoh apa lagi, kalau dulu prosedur nak ambil pekerja kena go for training dan sebagainya, tapi sekarang dah tak perlu, mungkin macam itulah. So prosedur itu diguna pakai oleh semua orang dalam organisasi tersebut. So sebab itu nama dia adalah standing plans. Okay, compared to the single use plan adalah plan yang kita guna pakai at one time only. Nama pun single use. Boleh guna satu masa je. Masa hak lain, program yang lain, bajet yang lain, bawah ni contoh je. Okay, kita guna plan yang baru. Contoh nak buat program
Program apa ya? Nak kutip derma contoh. Buatlah malam amal apa ke kan. Buat malam amal, venue dekat mana, masa dekat mana, berapa ramai yang kita invite, berapa ramai. Apa lagi, tema apa, berapa banyak bajet. Kita guna hanya pada untuk malam itu sahaja. Untuk another programs, we will create another plans. Okay, sebab tu nama dia adalah single use plan. Okay. Dia hanya diguna pakai pada waktu itu. Okay, tak boleh diguna pakai 2 kali, 3 kali, tak boleh. Okay, boleh faham tak standing plans dengan single use plans? Boleh. Boleh. Perempuan je boleh. Mana lelaki? Boleh. Nabil boleh apa? Nabil? Amir faham apa? Sudah. Bila tanya, panggil nama dah diam dah. Amir, ada berapa banyak plans? Amir, management plan ada berapa Amir? 2. 2. Mana Nabil tadi? Nabil, standing plans contoh? Hilang. Astaghfirullahalazim. Saya tanya soalan ada depan ni je pun. Jangan takut. Soalan tak susah pun saya tanya. Okay, tak apalah. Kita move on pada yang kedua. Management function yang kedua. Okay, iaitu leading. Okay, leading ini bermaksud apa? Bermaksud kita mengetuai. Okay, function yang kedua adalah mengetuai, leading. Apa yang dimaksudkan dengan leading ini adalah encourage. Bermaksud dia menggalakkan dan juga coordinate individuals, beberapa orang ataupun a group of people, so that they work towards organizational goal. Supaya kita punya group ataupun beberapa orang ini dapat bekerja bersama-sama mencapai organizational goals. So function leading ini dia lebih kepada nak menggalakkan orang lain, nak membawa orang lain, nak memastikan tak ada orang out of the track. All the groups, all the individual must working together and make sure that they are on track lah. Okay, so ini adalah mengetuai tadi tu. Ketua dia kata follow me. Maksudnya kena follow lah. Right. Okay, another definition of leading adalah motivating, memotivasikan dan memberi direction. Kepada siapa? Kepada members itulah, members, especially members of the organisation, so that they contribute, untuk pastikan mereka ini sama-sama memberi sumbangan kepada syarikat dan juga memberi can give a good performance lah untuk mencapai goals, organizational goals. Sama juga dalam kelas kita, ada ketua. So ketua ni kena memainkan peranan. Dia kena pantau anak-anak buah dia. Mana yang hadir, mana yang tak hadir. Tak hadir tu kenapa? Bukan nak blame orang yang tak hadir tu, nak tanya kenapa tak hadir, apa masalah, supaya dia dapat bawa anak buah dia ini masuk ke kelas balik. Mungkin ada motivation yang a little bit down. So kita cari punca dia kenapa. Lepas tu nanti ketua boleh berkomunikasi dengan koordinator, dengan saya, dengan Puan Seri, find the solution macam mana nak nak pastikan member dia ni berjaya. You punya goals adalah untuk tamatkan PPT, masuk ke diploma. Itulah dia punya goals. So as a ketua, you kena memotivasikan, kena motivate, kena give direction. Kalau kalau Puan Zainah kata UED 102 kena hantar week sekian-sekian, make sure all the members
dapat informasi yang sama boleh hantar pada masa yang ditetapkan di lokasi ataupun platform yang ditetapkan. Bagi direction lah. Okay. Alright, so bila kita ada tugas mengetuai ni, mesti ada someone yang akan mengetuai. So we call them as a leader. Okay, so leader ni adalah siapa? Leader ini adalah people who can influence the behavior of others. Okay, bermaksud leader ni dia mampu untuk mempengaruhi, dia mampu untuk give an impact, effect all the behavior of others. Because of when we are working in an organisation ataupun kita working dalam a group of people, different people they will have a different behavior. Okay, so a good leader, they can understand dia punya follower, dia punya behavior lah. Orang ni macam ni cara nak approach. Orang ni kena betul banyak kali. Orang ni bagi tahu sekali dia kerja dah siap terus. So bila dia tahu perangai orang-orang bawahan dia ni ataupun grup-grup dia ni, perangai dia orang ni, so senang untuk dia give direction, senang untuk working together dan sebagainya. Dia kata apa kat sini? Without having to rely on force. A good leader dia tak memaksa. Okay, dia tak menggunakan paksaan. Okay, different leader and boss. Boss memang akan sentiasa give a direction. Tapi a good leader, they will together working with you. Give direction punya, working together punya, involve participant dalam kita punya group. Jangan nak kata, saya ketua, saya bagi arahan saja. No. Okay, a good leader dia kena involve. Okay, dia kena tahu apa masalah, apa situasi pada waktu itu. Okay, and block all those accepted by others. Yang mana leader ni biasanya semua orang bersetuju untuk melantik dia lah. Okay, kalau tak bersetuju, it's your own problem. Sebab apa? Bila orang nak lantik ketua ni, kadang-kadang dia rasa diri dia boleh jadi ketua tapi dia tak volunteer nak jadi ketua. So bila orang lain yang pegang jawatan sebagai ketua, dia tak boleh condemn. Okay? Sepatutnya lah. Kalau you condemn, why not you yang jadi ketua? Okay, great leader start off as great follower. Not everyone dekat muka bumi ni born to be a leader. Okay, ada orang bermula daripada bawah as a follower, great follower. Dia follow apa yang ketua dia cakap. Dia follow character of dia punya ketua tu. Later on dia insyaAllah boleh gantikan ketua dia. Let's say dalam business dalam organisation kilang lah, contoh kilang. Kilang ni semua orang nampak sikit. Ada operator, right? So bermula dengan operator, naik pangkat supervisor, naik pangkat technician, naik pangkat assistant engineer dan seterusnya. Tapi dia punya timeline tu dia sedikit lain lah. Timeline dia panjang nak sampai ke assistant engineer tu. But he or she will gain a lot of experience. So dia bermula daripada follower juga. Tapi ada leader yang terus jadi engineer. Sebab apa? Sebab educational requirement dia. Dia terus dia ada requirement dari segi degree for example. So terus masuk kepada engineer. So tak boleh juga nak blame engineer jadi engineer baru keluar you kot tak ada experience pun lagi. No. You have the experience but someone yang masuk dengan degree tu they have extra knowledge. Okay, so jangan nak jatuhkan orang ni, jatuhkan orang tu. Allah, hidup tak lama pun. Okay, so kita kena bekerja sama lah. Okay, so bila you berada di alam pekerjaan, mungkin ada beberapa daripada kita ni dah pernah bekerja dan sebagainya. There is a lot of politik, political issue dalam organisasi ni. Macam-macam orang lah you jumpa nanti. Okay, right. So bila kita ada leading, kita ada leader, and now is a leadership. Macam entrepreneur juga.
Ada entrepreneur, ada entrepreneurship, but benda-benda yang berakhir dengan ship ini dia mesti ada berkait dengan proses. Sama macam entrepreneurship juga, proses kita buat business. Okay, leadership pun sama, proses of apa? Process of directing the behavior. Kita nak kita as a leader, kita kena ada leadership punya skill. Iaitu kita kena faham process of directing the behavior, okay, of others toward the accomplishment of some objective or causing individual to act in a certain way or to follow a particular course. Bila kita ada leadership skill, so kita kena macam saya kata tadi lah, kena faham behavior orang lain, kena bawa sama-sama dia orang ini mencapai kita punya objektif. Sama juga kalau individual pun kena bawa mereka ini faham kita punya goals. Okay, so a good leadership dia kena pandai berkomunikasi dengan dia punya orang bawahan. Jangan pula jadi radio buruk. A kata lain dah sampai ke B lain, sampai ke C lain, sampai ke D lain, sampai ke orang yang terakhir dah ditekuk tambah. Okay, so communication skill nanti kita akan discuss dalam topik yang ke-4 ke-5 dah, communication. Alright, so kalau kita nak jadi a good leader, what are leadership skill yang perlu kita ada? Siapa boleh beritahu leadership skill? A good leadership skill. Seorang ketua kena ada apa? Contohnya brave, okay? Saya nak 10. Brave lagi? Responsibility. Yes, lagi? Lagi? Cakap kuat-kuat. 2 je. Kelas lagi 1 tu bagi saya lebih daripada 10. Problem solving. Yes, Atisha. Lagi? Lagi? Fair. Yes, Amira fair. Communication. Yes, 5 dah. Lagi? Bijak mengatur masa boleh? Boleh. Time management boleh. Siti Aisyah kata lagi. Kalau teamwork boleh? Boleh bekerja dalam berkumpulan. Lagi? Disiplin. Good Umar. Lagi? 2 lagi. Come on. Integrity. Bagus Eva. Lagi 1. Lagi 1. Satu lagi. Creativity boleh. Semua boleh. Izzati kat last creativity. Okay. Yang you cakap tadi 10-10 tu semua benda yang relate dengan a good leadership skill. Tak ada 10-10 tu macam mana dia nak jadi orang yang boleh mentadbir dia punya group tu. Kenalah jadi seorang yang berdisiplin. You tak disiplin, macam mana you punya follower nak follow you punya attitude? Dia macam bila kita jadi ketua ni, you sebagai role model. You jadi ketua, you tak boleh masuk lambat ke kelas. You tak boleh hantar assignment lambat. Okay, menakut-nakutkan pula, tapi bukan. Ini adalah challenge. Sebagai seorang ketua, kena jadi orang yang berintegriti, amanah, fatonah, apa lagi tu yang baik-baik lah. Nak jadi ketua ni benda yang baik-baik. Okay, bila you dah berkahwin nanti pun nak jadi ketua keluarga pun kena tunjuk contoh yang bagus. Hak laki-laki ni lah ya. Hak perempuan pun sama juga. Even though you tak jadi leader, tapi you kena jadi a good supporter. You kan follower, good follower lah. Okay. Alright, so dalam leadership it involve bila dalam proses of directing ataupun proses of encouraging people ini, it involve creating a vision for the future. So the siapa tadi? The leader tadi tu, manager pun leader juga. So the manager tadi tu akan create a vision for the future.
Dia kena predict future nak kena buat apa. Company kita ni dalam masa 5 tahun lagi apa yang kita nak capai. So vision kita apa. And another one, dia kena devising strategy for achieve that vision. So dia kena tahu juga strategi apa yang perlu kita guna pakai. Mungkin dia punya vision nak jadi number one. Dia jual apa ya? Jual teh ais pure. Okay. So itu business dia. So dia create a vision, dia nak jadi penjual teh ais pure yang paling berjaya dekat Perak ni. So macam mana nak jadi berjaya berbanding dengan orang-orang lain tu. So dia kena create strategi, kena buat promotion, marketing yang sangat bagus, kena jaga hubungan, a good relationship with your customer. So itu punya strategi. Alright, so bila dia dah ada vision, dia dah devise a strategy, and now it's time for the manager to communicate the vision to others, the whole organization, so that everyone in our organization will understand our vision, will believe it, will together take action towards our vision. Okay, so you nampak daripada buat vision, create strategy, lepas tu bagi tahu dekat semua orang. Meaning to say that in our organization, having a leader is a must. Okay, follower bawah ni pun ataupun pekerja-pekerja bawah pun sangat-sangat diperlukan. Okay, without them, we cannot do our business operation smoothly. Okay, so both kena jaga. Leader pun kena elok, ada pekerja bawah ataupun staff ataupun follower pun kena bagus. Okay, so kat sini kita nak cakapnya communication yang berkesan itu sangat diperlukan dalam sesebuah organisasi. Okay, leader juga sangat penting untuk memastikan kita punya vision and mission and goals dapat dilaksanakan. Dia boleh pantau anak buah dia lah. What happen if one of them dia tak perform? Ada orang tak perform sudah buang. Okay, adakah itu yang dipraktikkan dalam kita punya organisasi? Okay, a good leader, they will never eliminate ataupun they will never left their members behind. Okay, pastikan orang lain pun boleh join kita punya team, boleh capai apa yang kita nak capai. Okay, like for example, when you are doing assignment, especially for MGT 028, ada assignment grouping. Bila ada assignment grouping ni, mesti you akan lantik seorang ketua. Biasanya lah. Bila saya study dulu pun, setiap subjek yang ada assignment, kita lantik seorang ketua. So ketua ni perlulah memastikan that each of our members doing their own part. Okay, janganlah bila ada seorang hak tak ada tu, terus beritahu kat lecturer, puan, si A ni dia tak buat kerja. Saya tak nak kumpulan dengan dia lah. Boleh tak nak kecilkan kumpulan daripada 4 nak jadi 3. Jangan macam tu. You supposedly as a leader, you kena bawa dia masuk ke dalam group. Kalau you dah buat hak tu pun tak menjadi juga, barulah you refer kepada lecturer. Saya dah remind dia, dah bagikan tugas, dah tanya apa masalah, dia tak respon. Bagi tahulah dekat saya, so then I can take immediate punya action. Sebab saya sangat pantang orang yang buat kerja berkumpulan tapi dia sleeping beauty lah, sleeping partners ataupun kita panggil dia sebagai parasite. Orang dapat markah tinggi, dia pun dapat markah tinggi juga. No, okay, no way. Okay, bila saya dapat komplain, jaga-jaga, maka awak takkan sama dengan ahli kumpulan yang lain. Minta maaf. Okay, sebenarnya nak beritahu pasal leader je. Masuk juga lah topik yang lain sikit. Alright, so the importance of leadership in our organisation, macam saya mention tadi, mesti kena ada leader, mesti kena ada leadership ini. Sebab apa? Kita nak make contribution to organisation. Everyone that works in our organisation must understand, must believe of our goals ataupun vision tadi tu. Sebab apa? Semua orang sebenarnya
perlu. Semua orang sebenarnya boleh create contribution kepada business itu. Tak termasuklah cleaner. Contribution dia untuk memastikan all the area yang dia jaga tu bersih, selamat untuk digunakan oleh orang lain. Let's say lah kalau tiba nak pergi ke toilet basah, dah jatuh orang ni, dah patah kaki pula, dah kena MC pula, so terkendalalah kerja lain. Okay, so semua orang kena recognize dia responsible, sebab semua orang boleh hasilkan sumbangan kepada organisation. Okay, the second one, the importance adalah enhance and obtain cooperation. Without leadership, kita tak boleh nak bekerja bersama. Okay, let's say dalam sebuah group department marketing, tak ada ketua, semua ahli-ahli je. Okay, so bila kita nak buat decision, mesti ada 2-3 orang cakap macam ni. Kita kena guna personal direct selling. Ada orang kata kena guna online pun dah okey dah berkesan dah. There is a lot of argument, a lot of opinion. So mana satu yang kita nak dengar, mana satu yang kita nak select. So it's very important to have leader tadi tu. Dia yang akan menenangkan, okay, cool down, all the opinions, all the suggestion will be dipertimbangkan. At last takkan ambil satu saja. Selepas ditimbang tara lah pro and cons. Okay. And another one adalah to encourage teamwork. Leadership juga sangat penting bila dalam sesebuah kumpulan tadi tu mungkin ada yang seorang atau 2 orang yang perform tadi tu lah. So kita as a leader kena tarik orang yang tak perform tadi tu untuk dia sama-sama, untuk encourage kita punya teamwork. And another one, to motivate employees. Okay, let's say kita nampak orang itu dia itulah yang kita nampak dia dah tak bermotivasi tadi tu, so kita hantarlah dia pergi training kan. Mungkin dia kekurangan knowledge, hantar pergi training. Mungkin dia ada masalah peribadi, berhubung dengan kaunselor dan sebagainya. So kita jangan condemn orang. Different people will have a different problem. Kita sangka problem dia datang lambat ke kerja sebab malah selalu tidur lambat ke apa ke, tapi tak, sebenarnya dia kena hantar mak dia pergi dialisis dulu ke. You never know the root cause. Okay, as a leader dia kena motivate, dia kena cari puncanya and solve the problem. Tadi ada seorang kata soal problem solving kan, salah satulah tu. Okay, so dalam kita punya leading ini, function of management of leading ini, bila kita mengetuai, bila kita jadi ketua, dia sebenarnya kita we have our own power. So dari mana datang ni power ini? Source of power datang daripada mana? So source of power datang daripada 2. Yang atas ini position, yang bawah ini personal. Okay, we go at the top first, position ini. Apa yang dimaksudkan source of power that comes from the position? Dia adalah inherent in the formal position leader holds. Yang bermaksud kedudukan ketua pada waktu itu. Dia punya posisi lah. Okay, so position dia boleh dibahagikan kepada 3. Iaitu nombor 1-nya belah kiri, atas, colour purple, legitimate. Position dia sebagai orang yang melaksanakan undang-undang. Okay, power that stem from formal authority. Kuasa yang formal. Contoh daripada kat bawah ini, JPJ, PDRM dan juga JAS. Okay, so bila kita berdepan dengan orang yang ada kuasa authority ni, in terms of the undang-undang ni, kita akan sentiasa rasa macam berdebar. Nampak polis kat depan berdebar, nampak JPJ lalu sebelah pun berdebar. Sebab apa? Sebab kita tahu dia ada kuasa. Kalau kita tak buat salah, kita cool je lah. Road tag okey, nombor plate tak fancy, okey lah. Jangan risau lah, takkan ditahan. Tapi bila nampak nombor plate kecil,
letak rapat-rapat nama Adam lah, nama apa lagi, Rafizi lah letak dekat-dekat. So you kena beware lah kalau ditahan, jangan nak salahkan sesiapa sebab you dah break the rules. Okay, PDRM, you pergi kedai depan tu je pun tapi kena lintas jalan besar, tak pakai helmet. Kalau kena tahan, it's your fault. Okay, sebab memang dia memegang kuasa, authority, formal authority. Okay, tu dari segi legitimate. How about position that the leader hold in terms of the information? Dia berkait rapat dengan sekarang ni. MKN, KKM, all these people who have a lot of information about the pandemics, whatever info that they have been shared, we will be believed. Sebab dia control over information. Dia kata banyak ni hak meninggal, banyak ni hak yang kes hari ni sembuh, banyak ini. Itulah kita percaya. Tak tahulah kalau belakang tu ada kes lain, wallahualam. Tapi apa yang dipaparkan itulah statistiknya yang kita dapat. Let's say MKN kata Perak dah berubah kepada fasa 4. Dah boleh buka itu, buka ini. So boleh beroperasi lah. Sebab apa? Sebab informasi yang mereka sebarkan berdasarkan position mereka sebagai Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. And another one, which is the last one, coercive. Coercive ni bermaksud memaksa, paksaan. Because of the position, contoh kat sini, bagi kat sini, lecturers and student. Because of the position as a lecturers, if the lecturer say that you need to complete 2 assignment, you need to do the midterm test, baru dapat dapat grade at the end of the semester. Nak tak nak, you kena siapkan lah. You kena attend exam juga. Okay, so if you reluctant ataupun you tak boleh buat, you boleh contoh kat sini, withhold rewards. Akan ditangguhkan you punya keputusan. You tak isi SUFO, you tak isi entrance survey, tak isi exit survey. So nanti bila nak dapat result, tak boleh, tak keluar. Sebab apa? Sebab you tak follow apa yang lecturer ni cakap. Kena isi, wajib isi, tolong isi. You tak isi. Okay. Ataupun you tak buat assignment kan. So nanti dapat makasih, tak boleh salahkan sesiapa lah, you telah pun dipunish berdasarkan dengan you tak hantar assignment. Hadir ke kelas kurang daripada 80%. Dah mention siap-siap dah dulu waktu MDS masa minggu EDU pun dah cakap 80% je, bermaksud 2 kali je bukan tak boleh. Tak boleh pak. Dibenarkan hadir dengan reason. Tapi you kurang daripada 80%. Okay. So you akan dipunish lah lepas pada tu. Okay. So itu dari segi position that comes from the coercive. Alright. So the next one, kat bawah, kita pergi kat bawah, kali hijau tu, personal. Source of power that come from the personal. Ini adalah power yang datang daripada relationship, interpersonal relationship between a leader dan juga follower. Okay, so relationship yang berkaitan dengan the first one, reference. Ability to influence other based on personal liking, charisma. Dia jadi macam seorang yang kita rujukan lah. Contoh bagi kat sini, Dr. Mahathir sering menjadi rujukan kan tentang politik, tentang ekonomi dan sebagainya. Sebab apa? Dia ada charisma, dia ada a good reputation. Macam Puan Zarina juga ketua kita. Dia menjadi sumber rujukan kita nak tanya macam-macam. Benda yang tak berkaitan pun tanya juga. Pening kepala dia. Okay, sebab apa? Dia sebagai reference. Power yang dia ada dekat personality dia tu adalah reference. Okay. The second one adalah expert. Okay, personal
relationship between the leader and dan juga follower dia that arrive from the expertise. Power to influence another person because of expert knowledge and competence. Dia ada kemahiran dalam bidang dia. Contoh kat bawah tu, doktor, engineer, lawyer. Orang sakit tak ada pergi jumpa engineer. Orang nak saman syarikat tak ada pergi jumpa doktor. Dia akan pergi kepada orang yang expert pada bidang itu. Okay, apa jadi kalau kita pergi jumpa orang yang salah? Saya kadang-kadang ada nak kena kait dengan benda-benda lain juga. Macam kes arwah Zulfarhan tu. Pergi jumpa bomoh. Nak tahu siapa yang curi dia punya ni kan. So kita telah refer kepada benda yang salah, benda yang tak expert pada benda tu. Nak tahu siapa yang curi, pergilah kepada orang yang in charge keadilan tu lah mungkin. Okay. Pergi jumpa bomoh tu lah, kenapa? Okay. So nak tegaskan kat sini, bila orang itu expert dalam sesebuah bidang itu, kita percaya apa yang dia cakap. Doktor kata makcik ni kencing manis, tak boleh makan manis-manis. Nasi pun tak boleh, dalam nasi ada glukos. Ada dia punya gula juga dalam nasi itu. Dia punya karbo tinggi. Sebab karbo ni nanti dia akan convert kepada glukos kepada lipid. Macam itulah sains sikit. Lepas tu kita percayalah cakap doktor ni. Jangan pula kata alah bohong doktor tu. Jumpa bidan kampung, perubatan kampung kata boleh je makan. Cuma jangan makan malam lah. Nak tidur jangan makan. Hak tu percaya sangat. Okay. And the last one, reward. Okay, reward ini adalah something yang diberikan kepada in terms of the promotion, contoh pengarah kampus UiTM ataupun rektor UiTM Perak. So because of the reward, because of the dia punya promotion tu, dia dah create satu power. Bila rektor kata PPT punya ni kita nak tingkatkan PPT punya performance. Tahun ni nak 100% lulus ya. Rektor cakap ke Puan Zarina. Puan Zarina kena laksanakan lah. Sebab rektor ada dia punya special promotion ataupun dia punya reward. So dia kena take as a serious. So dia Puan Zarina akan laksanakan beberapa strategi. Buat gerak gempur, pantau kehadiran student, pantau attitude student dalam kelas dan sebagainya. Jangan ingat Puan Zarina tak pantau. Semuanya dia akan pantau. Tak dari ketua, dari lecturer, tak dari lecturer kawan-kawan. Dia akan cari sampai ke cacing ya. Okay. Alright. So itu saja pada minggu ini. Itu saja pada minggu ini. Yang ni okey. Dia ambil. Yang organizing, siapa lagi? Controlling, level of manager, function of manager minggu hadapan. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh. Right. Boleh. Good. Okay, sekarang baru 3:11. Laptop saya lah. Seperti biasa. Yeah. Before we end our class, you kena buatlah nota. Saya memang nak suruh buat nota sampai akhir chapter yang masuk dalam kita punya midterm test. Okay, yang minggu lepas tak apa. Kita kat IV. Nanti you buat sendiri. Tak perlu, yang tu tak perlu hantar. Okay, so yang ni sekejap. Bermula daripada ni yang keenam ni buat definition of management sampailah source of power. Sikit je. Tak banyak pun. Sehelai kertas pun cukup dah ni. Okay, hantarlah sebelum pukul 5 dalam kita punya Google Classroom week 5 Google Drive. Hantar di situ ya. Ni dah minggu yang keberapa dah, janganlah hantar selain daripada tempat tu. Ada lagi.
Okay. Bukan daripada kelas you pun, kelas saya pun sama juga. Hantar selain daripada Google Drive saya tu. Aduh. Harapnya minggu ni tak ada masalah dah. Minggu ni semua dah expert pakai Google Drive. Different lecturer will use different method. Ada lecturer yang hantar terus kat Google Drive. Google Classroom. Macam saya suka guna Google Drive. Ada yang suruh hantar pasal okey, kejap. Ada yang suruh hantar pakai WhatsApp saja pun ada. Pelbagai. Saya minta maaf saja anak saya tak ke sekolah. Ada isu COVID ni lah. Ada jangkitan kat sekolah. So dia akan sentiasa ada di rumah. Kadang-kadang macam tu lah bising. Kita maaf banyak-banyak. Kita pun dah di akhir dah ni. Okay, anything you want to ask? Ada? Soalan? Tak ada. Puan, nota tu buat simple-simple je kan? Ya, simple tapi you faham lah. Kalau ikut sikit yang puan punya tak apa? Boleh ikut sikit tapi the main point dia you kena faham. Jangan sampai you macam salin copy paste saja, itu yang saya tak nak sebenarnya. Kalau nak sama sikit-sikit tu boleh je. The heart tu yang you faham kan. Dah takkanlah saya kata position, ada legitimate information, coercive dah memang 3 ni je. Kena tiru lah. Tak boleh tambah benda lain. Tapi kalau you nak evaluate, you nak explain tu, kalau you nak guna your own word pun boleh. Okay, adalah. Okay. Terima kasih Okay. Puan. Sama. Soalan? Saya tanya. Apa informasi terbaru dalam grup PPT? Apa? Yang Isi pasal penerapan. Google Drive. Penerapan? Penerapan. Pemilihan Ya, pilihan penerapan. 1, 2, 3 tu kena isi dalam Google Drive. Tu lah paling latest. Dah isi penerapan, isi informasi dalam Google Drive. Penerapan tu, atas-atas tu Puan Zainal cakap dah pasal penerapan. Okay, yang tu yang paling latest. And second latest, saja je nak bertanya. Second latest. Yang Fasa pasal 2 Yes. campus. Kedua, masuk ke campus. Siapa yang berkenaan tolong check nama ya. Nanti tak keluar lagi dia Puan. ya betul, tak keluar lagi. Nanti bila dah keluar mungkin Puan Zainal akan war-warkan lagi sekali. Cuma dia nak bagi tahu kat situ pasal 2 telah pun ada. Okay. So jangan terlepas informasi dalam kita punya group. Okay. Apa lagi nak cakap? Apa lagi? Itu sajalah. Okay, kalau ada apa-apa masalah, refer lah dengan kita punya admin. 3 orang lah, tak ada orang lain, 3 orang tu je. Okay. Apa lagi nak isi buang penerapan tu, make sure your final decision. Okay, tak ada orang paksa awak nak ambil course apa. Mungkin lah ada sedikit influence daripada family, tapi at the end keputusan itu datang daripada kita. Let's say lah kalau mak kata tak payahlah ambil accounting, ambil lah pengurusan saja. So you kena explain lah kenapa you nak ambil accounting. Saya minat mak, ni daripada dulu lagi, why not saya nak try. Saya rasa saya boleh. Saya buat account hari tu pun siapa ajar account? Doktor? Siapa ajar account? Dr. Syatari. Doktor kita panggil Doktor Sat je. Doktor Sat memang bagus saja, saya memang faham. Saya pun rasa saya boleh perform dalam account. Cakap macam tu kat mak. Okay. Ketiga-tiga option yang you pilih tu insya-Allah akan dapat salah satu. Takkan dapat keluar pada hak 3 ni. So make sure pilih yang hak betul, course yang betul, tempat yang betul. Jangan nanti ya Allah lah nanti kata Puan saya tak perasan kampus dia dekat Mukah. Sudah. Sarawak ni. Okay, make sure you pilih course yang betul, tempat yang betul. Nanti bila dapat tanah lah jauh. Habis tu dah pilih hari tu kenapa?
tak marah, nasihat. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berada di kampus jaga diri baik-baik kan. Yang berada di rumah pun jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Apa lagi? Itulah. Okey. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Puan. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum Puan. Jaga diri. Ya, sama.